بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Ya, saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli jantan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita nikmat kesihatan, dapat kita hadir ke rumah Allah pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah hingga ke akhir hayat kita menghuni rumah Allah untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita baca hadis berkaitan dengan kisah gaib yang berlaku di hari akhirat kelak, daripada kitab Qisasul Ghaibi fi Sahih Hadis Nabawi, kisah-kisah gaib dalam hadis-hadis sahih karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. InsyaAllah pagi ni tengok dua kisah untuk menjadi iktibar pada saya dan kita semua. Ada yang panjang, ya, saya baca terjemahan dan sebahagian matannya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عما يكون من حساب الله العباد في يوم الميعاد ومرور الناس على الصراط ثم قال panjang ya. Kemudian kita mulakan ثم يفرخ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء أن يدعو ثم يقول الله هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويؤتي ربه من أهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة. Ada sambung lagi, sebahagian terjemahannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan menghisap Allah atas hamba-hambanya pada hari yang dijanjikan pada kiamat dan situasi manusia di atas titan siratal mustaqim. Ini waktu kita habis proses hisab, kita oleh titan sirat untuk menuju ke syurga, melintasi neraka. Titan sirat jambatan mengentangi neraka untuk sampai ke syurga. Dan kita tahu semua jabatannya cukup kecil, cukup sempit, mana macam tak muat nak berjalan lah, kan? Tapi boleh melintasi dengan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tak melintasi sirat ini akan jatuh ke dalam neraka. Ini bergantung pada kadar amalan kita waktu hidup di atas dunia. Ihsan daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kecil, walaupun sempit, tapi tetap boleh melintasi dengan izin Allah dan kadar amal yang kita lakukan waktu hidup di atas dunia. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang kita baca, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Ayat 66. Di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa titang sirat itu tetap akan kita lalui. Tengok terjemah ayatnya. Mata hati orang-orang yang menderhaka itu rosak, dan kalau kami kendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari jalan-jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka mana manakah mereka dapat melihatnya. Artinya setiap kita mesti melalui titian siratal mustaqim. Waktu itu lepas proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah semua dia adili, ada seorang hamba Allah, selesai semua tu, seorang hamba Allah lelaki, wajahnya menghadap ke arah neraka. Tengok neraka. Dia dianggap ahli lelaki, ahli neraka terakhir yang masuk ke dalam syurga Allah. Orang beriman kita meyakini bahawa akhirnya masuk ke dalam syurga, yang beriman. Yang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang beriman akhirnya akan masuk syurga setelah dibalas dosa mereka lakukan kepada Allah Subhanahu. Ini lelaki terakhir akan masuk syurga. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, alihkanlah wajahku ini daripada neraka. Dia tengok ke neraka, kerana uapnya benar-benar menampar mukaku, dan nyala api neraka itu membakarku. Dia minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya dia, kamu nak minta benda lain ke jika aku tunaikan permintaan ini? Daripada menghadap neraka, menghadap kepada syurga yang dia minta. Nak minta benda lain ke? Kalau kau bagi apa yang kau minta ini? Dia kata, tak. Demi keagunganmu, aku tidak akan minta selain daripada ini saja. Alih je. Yang menghadap neraka kepada menghadap syurga. Kemudian Allah memperkenankan permohonannya dan alih wajahnya ke dalam, daripada neraka menghadap kepada syurga Allah. Bila menghadap syurga, dia terdiam. Pasal kata dia dan terpegun. Menghadap syurga seronok. Menghadap syurga seronok dah. Dia kata lagi, qaddimni ila babil jannah. Ya Allah, minta lagi. Tadi janji dah. Bila menghadap syurga tak minta dah. Dekatkan aku ke pintu syurga. Dan menghadap neraka pada menghadap syurga, dekatkan ke pintu syurga. Disambung dia lagi, yaqulu rabb alasta qad a'taita uhudaka mawathika an alla tas'alani ghaira alladhi u'tita abadan. Allah berfirman kepadanya, bukankah kamu dulu berjanji tidak akan minta selain daripada permintaan sebab ini? Celaka kamu wahai anak Adam, kenapa kamu khianat? Dia berkata, wa yaqul ay Rabb, wa yad'u Allah hatta yaqulu hal asaita an u'tita dhalika an tas'ala ghayrah, fa yaqul la wa 'izzatika la as'al ghayrah wa yu'ti ma syaa min uhud wa mathik. Dia berkata, wahai Tuhan, berilah aku apa aku minta. Allah kata, Allah pun bagi pada minta, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Masuk dekat dengan pintu syurga. Bila sampai dalam pintu syurga, terbuka pintu syurga.
Tadi nak pintu syurga ni. Buka pintu syurga, tengok nikmat dalam syurga pula. Tengok nikmat. Dia pun terdiam. Lalu minta pada Allah, ya Allah, ay Rabb, adkhilni al-jannah. Masuklah aku ke dalam syurga. Step-step kan. Daripada menghadap neraka, menghadap syurga. Menghadap syurga, dekat pintu syurga. Nampak minta pintu syurga, nampak syurga pula, nikmat banyak. Minta masuk dalam syurga. Step-step minta. Janji tak ada minta dah. Nampak tu, minta lagi. Minta lagi. Fayaqulullah, alasta qad a'tita uhudaka wa wathika an tas'ala ghayra ma u'tita. Fayaqulu wailaka ya ibn Adam ma aghdaraka. Fayaqulu Rabb لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنه فسأل ربه وتمني حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني. Qala Allah, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Allah berfirman padanya, dulu janji sakat pintu syurga, ini nak masuk syurga lagi. Allah kata, celaka kamu anak Adam, kamu khianat. Dia kata, ya Allah, aku tak nak jadi makhlukmu yang paling malang, ya Allah. Dikatakan Allah macam tergelaklah, macam suka tengok sikap manusia ini. Dhahika, kalau dia kata tu mana ketawa, macam tergelak lah, seolah manusia ni macam itulah sifat manusia kan. Kemudian Allah masuklah kamu ke dalam syurga. Dia masuk dalam syurga. Allah firman kepadanya, mintalah lagi. Dalam syurga mintalah. Allah kata, minta lagi. Maka dia terus meminta pada Tuhannya, sehingga Allah mengingatkan dia dengan perkara sehingga habis permintaannya. Allah berfirman, itulah bagimu dan mereka yang seumpamanya. Dikatakan bahawa nikmat Allah dalam syurga itu 10 kali ganda lebih dari apa yang dia minta. Itu sifat manusia. Dialog manusia di hari akhirat yang Nabi gambarkan sifatnya. Apa pengajaran yang terdapat di sini? Nombor 1, luasnya dan nikmatnya syurga tak mampu nak dibayangkan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Kita baca dalam surah-surah juzuk 30, juzuk 29 banyak cerita tentang keadaan suasana di alam mahsyar, suasana hari kiamat, nikmat syurga. Kalau baca surah ini memperlihatkan kepada kita bahawa cukup banyak nikmat syurga yang Allah bagi pada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lelaki terakhir masuk syurga. Last lelaki terakhir masuk syurga. Itu pun nikmatnya cukup banyak. Menunjuk pada kita bahawa layanan Allah cukup istimewa kepada ahli syurga. Itulah cita-cita kita semua. Balasan Allah balas berpuluh kali ganda dari apa yang kita minta. Maknanya manusia ni tak pernah puas. Dapat nikmat, nak nikmat lagi. Dapat nikmat, nak nikmat lagi. Begitulah dalam kehidupan dunia. Kehendak dunia ini pun sama. Tak pernah puas. Dah ada kan, nak lagi. Tapi kita balikkan. Kehendak akhirat itu nampak besar berbanding kehendak dunia yang kita inginkan. Sebab apa? Balasan akhirat adalah kekal selama-lamanya, yang tidak akan boleh undur lagi. Tapi balasan akhirat itu bergantung kepada banyak mana amalan kita waktu hidup atas dunia. Jadi peluangnya sekarang untuk melakukan amal saja. Nikmat syurga itu cukup banyak,
cukup luas yang tak boleh tergambarkan dengan apa atas dunia, kan? Satu. Yang kedua, hakikat nikmat syurga hanya dapat diungkapkan melalui ilmu Allah, kerana Allah sahaja yang mengetahuinya. Mereka yang Allah muliakan dengan balasan syurga daripada kalangan orang soleh akan memperolehi balasannya. Maknanya orang beriman saja, orang baik saja, orang soleh saja yang bakal mendapat nikmat yang berganda-ganda dalam syurga nanti. Oleh itu, tugas kita ialah memartabatkan diri kita untuk meningkatkan amal baik kita. Contoh kita bincang dalam bulan lepas, istiqamah dan amal soleh. Kalau sebelum ini kita tekad nak solat Jumaat, azam, dapat sampai dah, kita upgrade lagi. Satu, dapat datang awal, dapat solat sunat rawatib. Yang kedua, usahakan dapat saf yang pertama. Upgrade sikit-sikit. Habis solat, habiskan zikir yang sepatut kita baca. Lama-lama kita akan rasa seronok buat amal soleh. Rugi kalau tak buat. Bila dah rasa zauk, dah rasa kemanisan dalam kita melakukan amal soleh. Tahu, nak sampai ke rumah Allah itu pun satu cabaran. Dah sampai itu pun satu nikmat. Dapat saf pertama satu nikmat. Dapat awal satu nikmat. Dapat niat itikaf satu nikmat. Dapat baca doa masuk rumah Allah satu nikmat. Macam-macam Allah bagi nikmat, kan? Tapi kita kena usaha. Begitulah dalam syurga nanti, kan? Step sikit kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tempat yang terbaik insya-Allah dalam syurga nanti. Yang kedua. Yang ketiga, ini benda gaib. Ini semua benda gaib. Benda yang kita wajib percaya. Syurga, neraka, benda yang pasti. Titiang sirat, benda yang pasti. Hisab, benda yang pasti. Buku cacatan, benda yang pasti. Terima kanan ke kiri buku catatan, itu benda yang pasti. Menunggu di padang mahsyar untuk dihisab, benda yang pasti. Ini benda yang disebut sebagai sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Benda yang Allah cerita, yang kita tahu melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita wajib beriman perkara gaib ini pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Yang tidak boleh kita nafikan kepastiannya, itu benar berlaku. Sebab dalilnya dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi pembelajaran tentang beriman pada hari kiamat itu mesti kita lalui, mesti kita yakini dia pasti berlaku. Bila yakin pasti, kita pun ada kekuatan untuk buat amal saleh. Jadi setiap yang kita buat ini pastikan Allah balas, walau sedikit mana amal baik yang kita lakukan. Dan balasan Allah itu berganda-ganda. Tengok Allah, kan, baiknya Allah. Buat dosa satu, balas satu je. Buat baik satu, balas 10. Azam buat baik pun ada pahala. Azam nak bangun tahajud malam ni, tapi tak terbangun, jaga-jaga 5.40 tu. Sempat ambil wuduk dah tak sangka tidur tadi, azam dah. Azam itu pun, niat itu pun Allah tulis pahala. Buat dapat balai. Niat nak mencuri malam ni dah, tak jaga pukul 4 lagi mencuri dah. Jaga subuh juga, niat buat jahat tak tulis lagi. Buat jahat baru tulis. Nak cerita baiknya Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah pada kita. Ya Allah bagi buat berganda pun masih malas, kan?
Baca Quran, satu, alif, lam, mim, satu huruf 10, dua huruf 10. 30 dah. Itu pun, ya Allah bagi mana-mana. Kalau dunia, hadis surah dapat RM10. Ramai tak? Mesti ramai tak? Tunggu. Apa akhirat datang surah RM27. Tengok tu. Nak nampak dengan mata hati. Mana kekuatan itu, kekuatan keimanan. Benda itu, benda yang gaib. Biar nampak dengan mata hati kita, itu nikmat yang kita dapat dengan syarat kita yakin ia sesuatu yang pasti. InsyaAllah kita cuba usaha. Jadi Allah bagi macam-macam dorongan, macam-macam motivasi untuk kita buat. Kita usaha saja biar campak dalam manusia yang seronok buat amal baik. Yang ketiga, yang keempat, hadis ini menjadi dalil bahawa menurut ahli sunnah wal jamaah akan berlaku bagi seseorang yang beriman kepada Allah bahawa dia akan masuk syurga. Orang beriman masuk syurga. Namun kalau ada dosa, dia terlebih dahulu akan dihukum dalam neraka Allah. Selesai hukuman, dengan rahmat Allah, orang beriman pindah ke dalam syurga. Artinya masuk syurga ini hakikat sebenarnya dengan rahmat Allah, bukan semata-mata amal baik kita. Amal baik kena ada, tetapi makna masuk itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh pindah sesiapa pun untuk masuk dalam syurga Allah dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah, dengan izin Allah. Kita usaha buat amal, syarat dua amal soleh ini. Satu, niat kita kerana Allah. Niat buat amal mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal kita bertepatan seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, disebut oleh Al-Quran. Maknanya sesuai dengan apa yang Allah tunjuk, sesuai dengan apa yang Nabi tunjuk, baru dikira amal soleh. Artinya amal soleh itu banyak tapi kena caranya. Jangan banyak tapi tak kena caranya. Kan banyak benda-benda yang khurafat, benda-benda yang kita buat tapi ada unsur-unsur khurafat. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu. Jadi buat amal pun kena ada ilmu. Bila ilmu ada, tahu yang ini betul. Jadi kena mengaji, kena belajar, biar tingkatkan amal. Contoh senang beginilah, itu solat jemaah kan? Ikut imam kan, jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam lebih 3 rukun berturut-turut, boleh batal. Bila kita bergerak macam askar lah, kiri bergerak dah, Allahu Akbar. Kalau bergerak cepat, takut kita mendahului imam kan. Jadi itu ilmu. Jadi imam Allah kita tu. Tapi takut sekali ke, takut cepat, kadang-kadang kita imam selalu orang tua daripada sujud bangkit berdiri ketiga kan, selalu kita tak habis lagi. Kita orang dulu kan. Kalau sekali tak apa, jangan berulang-ulang kan, boleh batal. Artinya itu ilmu. Itu tertib salat jemaah pun ada tertib, ada ilmu. Kita dah semayang dah jemaah dah, itu pun dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita buat itu betul dan bertepatan, baru Allah terima. Maknanya ini bahawa amalan kena kita usahakan, amalan kena betul, dan amalan kena ikhlas. Tapi masuk syurga bukan semata-mata dengan amal soleh, tapi ditambah satu lagi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu. Oleh itu banyakkan berdoa. Sampai buat amal, doa. Jadi ahli syurga, jangan masuk dalam neraka Allah kan, yang kita baca
Masa bulan puasa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, kan? Minta masuk syurga, minta jangan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Artinya kita minta kepada Allah. Mana doa jangan lupa. Maknanya jangan sombonglah. Banyak amal pun mesti banyak doa. Doa mana pergantungan kita kepada Allah. Itu senjata orang mukmin, senjata orang baik antaranya doa. Doa pula mesti betul-betul minta, kan? Banyak kan kita minta tapi hati tak khusyuk. Kita minta tapi hati ke lain. Kita minta sambil kita main handphone, minta, kan? Handphone main juga. Kalau depan orang nak bercakap dengan orang sambil tengok handphone, ada adab tak? Ini dengan Allah. Minta betul-betul dengan Allah, kan? Sama cabaran kita banyak, kan? Kita minta betul-betul. Dan minta pula mungkin pada tempatnya yang paling sesuai. Mungkin dalam sujud, mungkin dalam solat, mungkin dalam rumah Allah, mungkin menghadap kiblat, mungkin tengah malam sebelum waktu subuh masuk. Itu semua waktu-waktu sebagai mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, sememangnya manusia tidak mampu mengurus kesabaran adalah sifat kebanyakan manusia, khususnya atas kesenangan dan kesusahan mereka lalui. Mereka tidak mudah putus puas, sentiasa mengejar apa yang dirasakan lebih baik daripada apa yang mereka sudah miliki. Semua lelaki yang terakhir keluar daripada neraka dan masuk syurga ini, kalau direnungkan, dapat bebas daripada azab neraka, itu pun adalah satu nikmat paling besar. Manusia ini sifatnya tak pernah puas. Itu. Yang kedua, tak sabar nak dapat nikmat Allah, kan? Pemuda tadi last keluar neraka dah, masuk syurga. Mula-mula nak menghadap syurga. Bila menghadap syurga, nak dekat pintu syurga. Bila buka pintu syurga, nak masuk dalam syurga. Masuk syurga, minta lagi. Itu sifat manusia. Dia tak pernah puas, tak pernah nak je, kan? Dan nombor dua, dia tak sabar. Kalau benda baik, benda elok, memang nak cepat. Kalau dunia ini benda free tak? Benda free ramai tak? Kalau ramai, kenapa tu? Rendah, free. Itu sifat manusia. Biasalah, itu sifat. Benda banyak, percuma, memang manusia nak, kan? Macam cabut-cabut tua, tunggu, kan? Kenapa tu? Nak. Sifat itu memang sifat manusia. Tapi dalam konteks amal syurga tadi, memang sepatut begitu, kan? Kita minta, ya Allah, minta, ya Allah. Allah akan perkenankan kalau minta dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau nak yang tinggi sekali, tak nak menghadap neraka, tak nak nampak pintu syurga, nak masuk syurga tanpa hisab, banyakkanlah, termasuk saya, amal soleh, amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat manusia yang tak sabar, yang memang nak nikmat yang berganda-ganda dalam hidup, sama ada dunia maupun akhir. Itu lumrah, itu fitrah sebagai manusia. Tapi kita nak biar tamak kehendak kita untuk kehendak akhirat, dengan kita mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, khianat yang manusia janji kata-kata sendiri hatta kepada Allah Ta'ala, sedangkan dirinya hanyalah bekas ahli neraka. Namun Allah memaafkan, melunaskan permintaannya, apatah lagi selepas pada melihat sendiri nikmat syurga. Janji dari Allah, kan? Tak minta lagi, ya Allah, nak dapat menghadap syurga je, tak minta lagi. Dapat tengok, minta lagi. Manusia ni sifatnya mudah mungkir janji. Sekarang banyak guna insya-Allah. Tak salah, betul. Kalau insya-Allah betul-betul tak boleh, kan? Okey. Ni insya-Allah tapi tak nak pergi, tak nak buat. Insya-Allah menjadi apa? Menjadi pelarian, kan? Tapi betul-betul
ikhtiar sungguh-sungguh, insya-Allah akan buat kan. Maknanya dengan izin Allah, tapi kita ikhtiar, kita usaha ni insya-Allah, tapi memang tak nak dah, kata je, mau mani mulut je. Jangan. Itu sifat manusia. Dia suka mungkin janji, suka tipu diri dia. Itu sifat manusia kan. Janji lain, buat lain. Masa tak nak buat, wallahi wabillahi bersumpah kan. Tapi habis sumpah, lawan pula, buat pula. Itulah ragam kita, ragam manusia. Namun Allah ni, walau apapun sifat manusia, dia maafkan, dia ampunkan. Maknanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak mana dosa kita, banyak mana tipilah kita, Allah boleh maafkan. Syarat minta dengan penuh kesungguhan kepada Allah. Allah boleh terima, Allah boleh makbul dengan minta bersungguh-sungguh. Jadi orang berdosa ke, banyak sikit, jangan putus asa dengan Allah. Jangan rasa lemah nak minta dengan Allah. Kenapa? Sebab apa? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita berat dosa kita, banyak dosa kita kan, minta dengan Allah. Tapi kalau mereka dosa manusia, minta ampun dengan manusia dulu kan, baru kita minta. Takut ada hijab untuk Allah terima. Jadi dosa ni Allah lebih mudah berbanding dosa dengan manusia. Tapi dua dosa itu jangan usaha nak buat. Terbuat, minta ampun dengan Allah. Ya, itu sifatnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketujuh, rahmat Allah tiada batasan buat hamba yang tidak mensyirikkannya. Meskipun dia seorang yang fasik, selepas dihukum dalam neraka, mereka tetap mendapat perhatian Allah, berdialog dan dapat membuat permintaan demi permintaan kepada Allah, sehingga dibenarkan masuk syurga. Malah kita dalam syurga, Allah melunaskan segala kehendaknya, sehingga dia tidak tahu apa yang nak diminta. Manusia ini satu je, jangan buat. Jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Itu je. Ya? La tusyrik billah. Jangan kita musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman. Macam mana? Jangan menduakan Allah, jangan mensyirikkan Allah, jangan buat benda yang boleh memurtadkan diri kita daripada agama Islam. Mana apapun dosa, banyak mana dosa, selain dosa syirik, boleh Allah ampun. Itu menampakkan rahmat Allah tiada batasan. Syarat masih orang yang beriman dalam hidupnya kepada Allah, bukan orang yang memurtadkan, bukan orang yang mensyirikkan dirinya kepada Allah. Jadi Allah boleh mohon, kita boleh mohon, Allah boleh makbulkan apa yang kita minta. Sampai ke peringkat masuk syurga, tengok dengan syurga, Allah bagi 10 kali ganda lagi. Baru kata, ya Allah, syukur kepada Allah, Allah bagi berganda-ganda lebih berapa yang kita minta. Itu menaikkan rahmatnya, baiknya Allah pada hambanya yang betul-betul inginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan last sekali adik mengatakan, mengajarkan last sekali, kita punya adik kedua pula, dia sebut Allah ketawa. Ketawa itu maknanya kita jangan gambar dalam bentuk ketawa macam kita, kan? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat manusia makhluk. Jadi yang pentingnya Allah suka, Allah seronok. Bagaimana seronok Allah? Itu serah kepada Allah. Jangan samakan ketawa Allah sama ketawa kita, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak sama makhluk dengan Allah. Cuma dari segi terjemahannya ketawa, tapi macam mana? Jangan samakan. Jangan samakan. Itu salah kan? Sebab Allah tak akan sama dengan makhluk. Mungkin perkataannya begitu, tapi Allah suka, Allah seronok. Sifat, tengok sifat manusia yang asyik, minta aja, demand je, nak aja. Ya Allah, manusia ni kan, janji minta, janji lain, minta lain kan. Ya Allah, tengok segala gelagak manusia.
Ketawanya Allah itu jangan samakan. Tapi pasti berlaku benda itu. Bagaimana sifatnya? Itu serah kepada Allah. Tapi tak sama dengan sifat. Itu kisah pertama. Kisah pertama, sifat manusia yang terakhir masuk ke dalam syurga. Yang kedua, ini pasal Nabi Ibrahim. Kisah kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu Azar yawm al-qiyamah wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun wa yaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini wa yaqulu abu falyawm la a'sika wa yaqulu Ibrahim ya rabb إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين فيقال يا إبراهيم انظر ما بين رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتخخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Pada wajah ayahnya ada kesedihan dan debu kotor. Kiamat kelak Nabi Ibrahim jumpa ayahnya Azar. Muka ayah dia nampak sedih, penuh dengan debu. Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah sudah aku katakan dulu, jangan mungkiri aku. Maknanya jangan lawan ajaran yang Allah Ibrahim bawa. Ajak menyembah Allah, jangan mensyiriki Allah. Lantas ayah berkata, hari ini kiamat dah. Aku telah lagi memungkirimu. Hari ini aku tak lawanmu lagi. Aku ikutmu, ikut ajaran Allah. Berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah berjanji tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan. Bukankah aku terhina jika ayahku dijauhkan daripadaku? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharapkan syurga pada orang kafir. Firman Allah lagi, lihatlah anda kedua kakimu. Maka dia melihatnya, terlihat seekor serigala dan selepasi kekotoran. Maka di bagiannya kakinya lantas dicampak dalam api neraka. Ini rupa itu berubah menjadi serigala dan bercampak dalam neraka Allah. Mana kisah Nabi Ibrahim jumpa ayahnya Azar. Jadi Azar ini ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Azar mensyirikkan Allah. Azar tidak ikut ajaran Allah, tidak ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim AS, kan? Dah sampai dalam hari kiamat kelak berlaku. Tengok muka ayah dia berdebu, kotor. Dia kata, aku dah kata dulu, kenapa tak ikut aku? Ini nasib orang yang mensyirikkan Allah. Walaupun keluarga terdekat, kan? Walaupun keluarga terdekat, tapi sebab berbeza keadaannya. Satu syirik, satu beriman. Kemudian Nabi berkata, hinalah aku, kan, bersama dengan orang yang mensyirikkan Allah. Walaupun dia ayah aku. Akhirnya dikatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim Allah ubah menjadi bentuk serigala, dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengajaran di sini? Okay. Pertama, pertemuan dengan ahli keluarga di padang mahsyar mungkin boleh berlaku. Jumpa. Tapi mungkin tempat berbeza. Anak isteri, keluarga ayah mak, mungkin boleh jumpa. Laki tadi Nabi Ibrahim jumpa dengan ayah dia, tapi situasi yang berbeza. Sebab sifat yang berbeza, keimanan yang berbeza. Kita tak nak kita jumpa kalau boleh tempat yang berbeza. Kita nak jumpa tempat sama dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak. Maknanya kemungkinan pertemuan itu boleh berlaku, tapi kan tak boleh tolong. Kita tak boleh tolong keluarga terdekat. Itu namanya
syafaat, kan? Syafaat. Yang boleh tolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta tentang syafaat, ada dua syafaat. Satu, asy-syafa'atul kubra, ya, iaitu syafaat tunggu. Ni pada masa tunggu nak hisap makan masa lama. Matahari singkar atas kepala. Orang ramai penuh rapat. Semua bogel. Berpeluh ikut dosa kita lah. Ada terlalu peluh, ada tak ikut nasib masing-masing lah. Saat tunggu itulah memang azab. Semua minta menghadap, ya Allah, cepatlah hisab, cepatlah hisab, ya Allah. Yang boleh bantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'atul kubra. Nabi minta kepada Allah, maka dia mulakan proses hisab. Mana menunggu itu pun dah azab. Tunggu bila lah ni. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau sehari akhirat pun dah 1000 tahun. Tunggu. Kita janji dengan orang pun janji, dia lambat datang. Gelisah dah, kan? Gelisah dia. Kutuk macam-macam dah. Lambat 10 minit baru, kan? Ini janji nak hisab. Bila lambatnya, ya Allah. Itu asy-syafa'atul kubra. Ya Allah. Yang kedua, syafaat khusus. Mengeluarkan orang Islam yang buat dosa daripada neraka. Boleh, kan? Mengangkat darjat dalam syurga. Ada darjat syurga, kan? Masuk syurga tanpa hisab, itu syafaat. Keluarkan orang terseksa daripada neraka. Boleh berlaku, kan? Ini semua dengan izin Allah Subhanahu. Maksudnya dalil ini mahu pertemuan keluarga itu boleh berlaku. Situasinya ikut keadaan masing-masing. Itu. Yang kedua, orang kafir dibangkit pun dalam penuh keadaan. Ayah Nabi Ibrahim bangkit dalam keadaan kotor mukanya, berdebu mukanya, sedih, hina. Maknanya sifat orang yang tidak beriman bangkit pun murung. Bangkit pun dalam keadaan sifat yang putus asa. Sebab dia tahu dah nasib dia. Dia tahu dah keadaan dia. Cara bangkit pun membezakan sifat manusia, kan? Maknanya bangkit naik kenderaan, bangkit jalan kaki, bangkit tertongking pergi pada mahsyar. Cara bangkit pun membezakan sifat. Jadi air muka, riak muka pun menggambarkan putus asa. Kita tak nak, kita beriman bangkit dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah. Laju naik kenderaan pergi kepada mahsyar. Maknanya sifat orang tidak beriman, orang kafir itu, kebangkitan pun sudah nampak kemurungan. Sudah nampak putus asa akibat kejahatan mereka waktu di atas. Kalau dunia boleh U-turn dalam bentuk taubat, dalam bentuk istighfar, dalam bentuk doa. Akhirat tak boleh undur balik ke belakang. Ke depan dia, terimalah, kekal azab kita sampai bila-bila, kan? Kalau sakit atas dunia boleh berubat, kan? Akhirat tak ada lagi dah azab sebenarnya. Jadi kita fikirkan bahawa azab itu selama-lamanya. Tengok Allah azab, darah azab, kulit dah, kulit dia bakar kulit, bakar. Allah cerita azab dia kulit. Habis kulit bakar, tumbuh kulit baru pula, bakar. Habis bakar, tumbuh baru lagi. Jadi selama-lamanya akan dalam kesakitan. Kalau dunia luka, sapu, ubat, balu, sembuh, alhamdulillah, tak sakit dah. Makan ubat tak sakit. Akhirat, aduh, tak berhenti beradu. Kulit sakit, dia tak sebut daging, dia sebut azab dibakar kulit, kan? Dia Allah tak sebut bakar daging. Kulit bakar, tumbuh bakar lagi. Ya Allah, berterusan. Itulah penatnya, itulah azabnya di akhirat yang kekal selama-lamanya. Itu dua. Yang ketiga, keimanan yang muncul di akhirat. Macam iman Allah, ayah Nabi Ibrahim tadi, tidak berguna lagi. Mana beriman, bertaubat bila? Sebelum kita mati. Lepas mati
tiada gunanya penyesalan. Sesal sekarang, bukan sesal selepas. Sebab itulah bila orang mati kan, anda minta balik atas dunia. Kenapa? Na'mal salihah inna muqinun. Minta Allah balik sekejap je. Buat apa? Nak buat amal soleh. Ini surah Sejadah ayat 12. Ataupun ya Allah minta balik sekejap je. Fa'assan, nak minta, nak sedekah. Tapi Allah dah tak bagi untuk pulang semula ke atas dunia. Jadi iman selepas itu tiada gunanya kan. Jadi beriman, buat baik sebelum kita mati. 2, 3. Yang keempat, syafaat orang soleh tidak akan berfungsi pada orang kafir lagi sesat pada hari akhirat, sekalipun yang merupakan syafaat itu adalah Nabi Ibrahim AS sendiri, kerana syurga tidak akan boleh dimasuki oleh orang kafir. Mana orang kafir selama-lamanya tak akan boleh masuk, walaupun tadi ayahnya sendiri. Sebab apa? Syafaat sama-sama orang Islam ringankan azabnya. Tapi Islam cuma dia ringankan azab, cepat masuk sampai hisab, tingkatkan darjah. Itu sama-sama Islam boleh syafaat. Tapi kita orang kafir tak boleh tolong. Jadi tugas kita, kalau ada kalangan keluarga kita yang bukan Islam, yang mu'alaf ke, kita doa pada Allah biar Allah bagi hidayah kan. Dengan hidayah itu, masuk Islam itu, dengan Islam itu akhirnya akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Allah menepati janjinya dengan tidak menghina Nabi Ibrahim pada hari akhirat dengan menukar ayahnya terlebih dahulu menjadi serigala, sehingga tidak dikenali oleh sesiapa pun sebelum tumbang neraka. Maknanya Allah tak kenal ni ayah Nabi Ibrahim, berubah jadi binatang, masuk dalam neraka. Kalau Allah tunjukkan Nabi ayah Ibrahim, itu semacam menghina Nabi Ibrahim. Ayah Nabi, Allah tukarkan karakter, tukar wataknya kepada karakter lain. Siapa tak kenal, itu Azar ayah Nabi Ibrahim. Itu boleh Allah lakukan. Yang keenam, Allah Maha berkuasa mengubah manusia menjadi haiwan. Malah Allah pernah mengubah sekumpulan kaum manusia terdahulu menjadi monyet dan babi waktu dia. Itu orang yang, kalau kita rujuk dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. Al-Ma'idah, Kul hal a'unabbi'ukum bisyarrin min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Allah mengubah Yahudi ini menjadi al-qiradata, monyet, wal khanazir, babi. Itu waktu di atas dunia Allah boleh mengubah sifat manusia itu, walaupun apatah lain negeri. Itu dalil bahawa Allah merubah manusia menjadi sifat haiwan ikut kehendak Allah, sama ada dunia maupun akhirat. Ini berlaku pada kaum Yahudi, surah Al-Ma'idah ayat 60. Yang ketujuh, hadis ini mengisyaratkan bahawa pegangan segelintir kaum muslimin bahawa ayah, ibu para Nabi tidak dimasukkan ke neraka adalah atas kekufuran mereka tidak benar, sekaligus menolak dakwah bahawa Azar adalah bapa saudara Ibrahim. Kalau yang tepat, Azar adalah ayah Nabi Ibrahim AS. Maknanya walaupun dia ayah Nabi, oleh mak Nabi, tetap Allah hukum ikut keadaannya. Jadi itu Allah, orang kafir pasti masuk neraka. Dan Azar itu ikut dakwah kata bapa saudara. Ia benar, Azar itu ayah Nabi Allah Ibrahim AS. Dan last sekali, perubahan fizikal Azar, ayah daripada manusia pada seekor serigala, adalah kerana ia adalah haiwan yang bodoh. Dan Azar juga demikian. Ini kerana semasa hidup dia terus berada dalam kekufuran, meskipun bukti Rasulullah Nabi Ibrahim sejelas hadapannya. Jadi Allah ubah jadi serigala, jadi binatang yang dianggap bodoh, ikut je kan. Itu menamakan sebab kebodohan kita atas dunia untuk tidak ikut keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kisah ini, kisah ghaib yang berlaku di hari akhirat, menggambarkan itulah situasi manusia di hari akhirat kelak,
yang pasti akan berlaku jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita simpulkan dua hadis ini. Satu hadis manusia asyik minta aja, asyik tak puas je, asyik nak nikmat je. Itu gelagak manusia. Itu sifat manusia yang memang suka pada nikmat. Ada nikmat nak nikmat lagi. Jadi kita nak kita orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, pertemuan keluarga di akhirat itu suatu yang tidak mustahil, tapi kedudukannya berbeza, bergantung kepada amal baiknya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersambung kisah ketiga dalam pertemuan bulan hadapan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang berkelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala salah silap, mudah-mudahan ada baiknya untuk saya dan sedia dalam keadaan kita hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.